Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan visi, misi dan objektif iaitu VIMO, beberapa perniagaan yang berbeza. Okey, kita akan tengok apakah jenis VIMO di antara jenis-jenis perniagaan. Ada berapa jenis perniagaan berbeza kamu akan tahu dalam slide ini nanti. Okey. VIMO. Kat sini cikgu bagi contoh Jekyll Textile, tapi kita akan kenal pasti dulu VIMO dalam kotak, cikgu panggil ni kotak sasaran. Ya, okey. Kita akan tengok 3 jenis kotak, okey, iaitu yang pertama ada yang paling besar adalah VC. Kenapa kotak paling besar VC? Kerana VC menerangkan tentang penetapan perancangan jangka masa panjang organisasi ataupun panduan dan hala tuju mengapakah perniagaan itu ditubuhkan. Ya, kamu menubuhkan perniagaan, jadi kamu perlu menetapkan visi perniagaan kamu. Kotak yang kedua berwarna biru iaitu akan menerangkan tentang misi. Misi kotaknya lebih kecil daripada visi. Kenapa? Setelah menetap visi, kamu kena menetapkan misi, iaitu maklumat yang lebih khusus kan dan boleh diukur. Okey? Okey, dan kotak yang ketiga adalah kotak yang lebih kecil daripada kotak misi, yang mana selepas misi kamu perlu menetapkan objektif bagi mencapai misi dan visi perniagaan. Okey, yang mana cikgu ulang balik, visi adalah satu perancangan jangka masa panjang yang mana melebihi 5 tahun. Yang menerangkan panduan dan hala tuju perniagaan. Bila wujud je perniagaan, kamu perlu menetapkan visi. Misi pula adalah menerangkan tentang visi perniagaan, iaitu maklumat yang lebih khusus tentang visi perniagaan. Dan objektif adalah perkara yang perlu kamu tetapkan, iaitu maklumat yang lebih khusus dan sasaran yang boleh diukur bagi mencapai misi dan visi perniagaan. Kita tengok contoh. Contoh yang cikgu bagi adalah tentang Jekyll Textile. Okey. Visi Jekyll Textile adalah menjadikan Jekyll sebagai pembekal import tekstil terbesar di Malaysia bagi memenuhi keperluan tempatan sama ada sektor kerajaan atau korporat. Okey, kat situ kita nampak Jekyll ini sebuah perniagaan berasaskan, kita baca visi kita dah tahu Jekyll ini merupakan perniagaan berasaskan kain. Jadi Jekyll mahu menjadi pembekal import kain tekstil terbesar di Malaysia. Itu visi dia, capaian yang dia ingin capai sebagai sebuah perniagaan kain. Okey, untuk menerangkan tentang visi, wujudnya misi, macam mana nak capai visi tersebut. Misi kata bagi menjadi pembekal import terbesar, so that misi dia adalah dengan menjamin kualiti fabrik bagi memastikan tahap kepuasan pelanggan di atas par dan mengenalkan konsep satu jurujual satu pelanggan. Itu dia punya misi. Dia punya misi kelas. Bagi maklumat lebih khusus tentang misi, dia membentuk objektif iaitu macam mana nak buat satu jurujual satu pelanggan dan menjamin kualiti fabrik. Jadi dia kata apa? Kita perlu membuat sistem maklumat yang lebih baik dan lebih berkesan untuk syarikat. Itu adalah objektif. Boleh faham? Perbandingan VIMO dalam perniagaan. Okey, penetapan VIMO adalah berbeza antara organisasi dan mestilah bersesuaian dengan jenis organisasi kerana perniagaan itu adalah berbeza. Okey, yang mana seperti manusia, yang mana bila kita hidup dengan matlamat ataupun visi hidup yang berbeza. Macam tu juga perniagaan. Perniagaan kain apa visi dia? Perniagaan kenderaan apa visi dia? Perniagaan makanan apa visi dia? Okey, ada 3 jenis organisasi. Yang pertama adalah organisasi bermotifkan untung iaitu OBU. Organisasi bukan bermotifkan untung, OBBU, dan juga pertubuhan sukarela. Saya tahu kamu dah tahu apa itu OBU dan OBBU. Okey, so kita akan terangkan tentang pertubuhan sukarela. Pertama kita tengok dulu semula apakah itu OBU. OBU ditubuhkan untuk memaksimumkan keuntungan dan memaksimumkan pulangan kepada pemilik serta pemegang saham. Okey,
OBBU pula adalah bersifat kebajikan dan tidak mementingkan keuntungan. Itu je key point dia. OBU memaksimumkan keuntungan, tetapi OBBU mementingkan kebajikan masyarakat, iaitu tidak mementingkan keuntungan. Pertubuhan sukarela pula adalah menyediakan perkhidmatan sukarela kepada masyarakat umum. Boleh? Okey? Okey. Perbezaan OBU dan OBBU. Okey, 4 perkara yang perlu kamu lihat iaitu dari segi matlamat penubuhan, aktiviti, sumber kewangan serta perundangan. Matlamat OBU adalah macam biasa tadi cikgu dah sebut, memaksimumkan keuntungan. Untuk OBBU pula adalah menjaga kebajikan ahli dan kesejahteraan masyarakat. Berbeza dekat situ. Aktiviti OBU pula adalah menghasilkan barang dan perkhidmatan untuk kegunaan pengguna akhir. Siapa? Kita lah pengguna akhir itu dan industri. Okey, OBBU pula adalah tumpuan aktiviti kepada ahli organisasi dan masyarakat umum. Dia tidaklah menghasilkan barang dan perkhidmatan. Maksudnya mereka tidak mempunyai kilang dan sebagainya. Fokus utama adalah membantu masyarakat untuk menjaga kebajikan ahli dan masyarakat. Itu perbezaan aktiviti antara OBU dan OBBU. Okey, sumber kewangan OBU adalah dia punya modal daripada pemilik dia sendiri, daripada peminjam, daripada keuntungan perniagaan. Keuntungan perniagaan juga dikenali sebagai rizab. Okey, boleh faham? Kemudian, OBBU pula memperoleh sumber kewangan daripada yuran ahli. Contohnya, kita panggil sebagai sumbangan ahli daripada pembiayaan kerajaan ataupun derma-derma orang ramai. Okey, dalam COVID-19 ni kamu tengok televisyen, banyak pertubuhan OBBU ni wujud untuk membantu golongan-golongan orang yang susah. Okey, next adalah perundangan. OBU akan tertakluk kepada akta-akta pendaftaran perniagaan, SSM dan sebagainya, seperti akta syarikat, akta perkongsian dan akta koperasi. OBBU pula akan tertakluk di akta pertubuhan. Apa dia pertubuhan itu? Iaitu Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, iaitu ROS. Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia, iaitu ROY. Okey, kita tengok pula tumpuan pertubuhan sukarela. Kelas, saya ingatkan sekali lagi, pertubuhan sukarela adalah OBBU juga. Ianya merupakan OBBU. Sukarela ni adalah fokus kepada kebajikan dan faedah bersama. Penekanan lebih kepada perkhidmatan yang disediakan untuk ahli dan masyarakat. Aktiviti selaras dengan matlamat dan penubuhan organisasi. Contohnya yang mangsa banjir. Pertubuhan sukarela bagi membantu mangsa banjir. Maka aktiviti dia selaras dan matlamat dia adalah untuk membantu mangsa banjir sahaja. Itu contoh. So pada amnya dikenali dengan nama, tengok, persatuan, kelab, yayasan dan angkatan. Itu adalah sukarela. Ya. Ini contoh OBU, OBBU dan pertubuhan sukarela. Okey. Okey, Pusat Tuisyen Permata OBU yang mana dia berniaga dan ada rizab iaitu keuntungan perniagaan. SIRIM. Okey, OBBU pula adalah Majlis Kanser Nasional, iaitu makna yang ini untuk orang yang membantu golongan yang menghidap penyakit kanser. Majlis Belia Malaysia, yang ini. Pertubuhan sukarela pula, Pertubuhan Sukarelawan. Ini apa ni, untuk misi 7, Volunteer Organisation. Senang je nak kenal pasti pertubuhan sukarelawan ni, dia ada perkataan pertubuhan sukarelawan. Yang bawah tu pun sama. Jawi tu bermaksud sukarelawan, ejaan dia, mesra dan membantu. Banyak lagi contoh OBU, OBBU dan pertubuhan sukarelawan. Awak boleh cek dalam internet ataupun Google. Contohnya di sekitar kita, kalau OBU awak boleh tengok Bataras. Ya, kalau OBBU awak boleh tengok rumah kebajikan masyarakat. Ada pertubuhan sukarelawan ni banyak kita tak nampak dekat sini Okey, perbezaan visi, misi, objektif untuk OBBU, OBU dan pertubuhan sukarela. Kita tengok satu-satu. Okey, visi Agrobank adalah untuk menjadi sebuah bank yang menerajui bidang perbankan dengan fokus kepada pertanian. Ya. Misi Agrobank menyediakan perkhidmatan kewangan yang lengkap mengikut kehendak pasaran dan pelanggan dengan kewangan yang mampan. Sebab dia nak fokus kepada pertanian. Jadi apa yang dia buat? Sediakan perkhidmatan kewangan yang lengkap. Itu orang kata pernyataan yang lebih khusus tentang visi. Kemudian bagaimana nak melaksanakan misi ataupun penerangan yang lebih spesifik tentang misi dan visi adalah menyediakan pembiayaan pendahuluan. Apa pembiayaan tu? Pinjaman lah. Bagi orang pinjam duit. Itu contohnya. Dan kemudahan kredit untuk pembangunan pertanian. Okey. Kita tengok OBBU. VIMO untuk OBBU iaitu rela.
Kamu tahu rela kan? Okey, rela dia punya visi tertubuhnya rela kerana mereka ingin mentadbir urus kesukarelawanan dalam negeri untuk membantu bagi menjamin keselamatan, keamanan, keharmonian, kesatuan dan perpaduan rakyat. Dia nak menjaga keselamatan sebenarnya. Bagaimana nak menerangkan secara khusus tentang visi rela? Kita lihatlah pada misi, iaitu peneraju kesukarelawanan, keselamatan dan kesejahteraan negara. Okey, objektif dia pula adalah memelihara dan mengekalkan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, keharmonian dan kesatuan perpaduan rakyat. Okey, kita tengok kepada pertubuhan sukarela kelas, iaitu visi dia mewujudkan masyarakat yang prihatin di mana komuniti diutamakan sebenarnya tu. Tanggungjawab sosial dilaksanakan dan masyarakat bersatu meringankan penderitaan golongan yang memerlukan. Okey, itu masuk pertubuhan sukarela, iaitu nak menarik golongan, iaitu komuniti ni adalah masyarakat setempat supaya bersatu hati dalam membantu masyarakat. So, apa misi dia? Membantu mereka memerlukan tanpa mengira latar belakang politik, bangsa dan agama. Okey, penerangan lebih spesifik iaitu bagaimana? Dengan merapatkan hubungan bersama agensi. Ya, cikgu harap awak boleh bezakan sudah visi, misi dan objektif. Okey, dengan itu sekian sahaja pembelajaran untuk kali ini. Okey, semoga bermanfaat ilmu yang dipelajari, semoga menjadi orang kata apa tu ya, menjadi benih, menjadi darah daging dalam diri. Apa yang kamu belajar supaya ingat sampai bila-bila lah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam